Ya. Kita tak tahu pula Cikgu Rahim sekolah SKBS. Kali Sidah cakap Cikgu sekolah SKBS. Mereka ada grup juga untuk SKBS. Mungkin mereka tak join, mereka tak add saya pun. Oh, kita orang ada memangnya. Aktif juga. Tak add saya pun tak tahu. Entah siapa dia punya ni tak tahulah. Ada memang ada. Cikgu Rahim dulu duduk mana? Masjid Tinggi? Tak, kampung baru bagian sekarang. Lah, Kampung Yasin. Oh, dekat dengan Sidah je. Kampung Yasin. Sebelah Kampung Yasin. Sebelum Batu 10. Sekarang ni TND, sebelah TND. Sekarang ni ada TND kat situ. Oh, kampungnya kat situ lah. Bahagian lagi di taman lah, Taman Seri Serai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain ni? Tak nampak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya kita semua dapat lagi mengadakan program Generasi Al-Quran secara maya di Google Meet ni. InsyaAllah pada malam ni kita sudah pun sampai ke siri yang ke-238. 38, saya cek. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada malam ni kita akan meneruskan lagi program kita, iaitu dengan membaca dua lagi muka surah Al-Quran bersama-sama dengan khalifah kita. Dan khalifah undangan kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman, iaitu guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertugas di SMK Batu Kawan. Alhamdulillah Ustaz pun dah ada bersama-sama kita. Jadi insya-Allah kita sudah boleh meneruskan program kita, walaupun sebahagian daripada ahli jemaah kita yang konsisten masih lagi belum dapat join, nampaknya mungkin terlewat join. Rasanya dah hari ni dah hari bekerja balik dah balik ke rumah masing-masing, ataupun ada lagi yang masih di mana-mana, kerana sebahagian daripada orang Taman Jawi Jaya masih lagi mencandak sotong di Terengganu. Geng lelaki lah, mereka pergi mencandak sotong, rajin mereka. Jadi insya-Allah
pada malam ni kita akan teruskan lagi program kita. Kita harap kawan-kawan kita yang lain akan menyertai sebentar lagi, insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya sebutkan, tetamu kita dah ada, jadi marilah sama-sama kita mulakan program kita lagi pada malam ni seperti biasa dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan membaca surah yang ke-41, iaitu surah Fussilat. Kita akan baca surah yang ke-41, surah Fussilat. Dan kita akan malam ni membaca daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-20, insya-Allah. Bersama-sama kita akan baca mengikut bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman, yang kita akan dengar sebentar lagi. Jadi tuan-tuan, ayat ni boleh tuan-tuan lihat pada Al-Quran di muka surat 477 dan juga 478. Jadi muka surat 477, 478, surah ke-41, surah Fussilat. Jadi selesai saja Ustaz membacakan ayat-ayat berkenaan dan kita ikut bersama membaca dua muka surat Al-Quran. InsyaAllah saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca itu. Seterusnya saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mengisi program kita malam ni dengan pengisian ilmu di dalam slot full time kita, itu kuliah jam 10 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah kita akan teruskan program kita yang pertama, iaitu membaca Al-Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 20. Dengan itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman untuk meneruskan program siri kita pada malam ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى
فإذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat mendengar bacaan ayat-ayat dari surah Al-Fusilat ayat 1 sampai 20 yang telah diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman, dan kita juga dapat tumpang sama-sama membacanya dan telah dapat menyelesaikan bacaan 2 muka surah Al-Quran bersama-sama, mengikuti bersama-sama dengan bacaan Imam Khalifah kita pada malam ni. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat 1 sampai 20 surah Fusilat, surah yang ke-41 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Purah lagi Maha Penyayang. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan di dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling setelah tidak mendengarnya serta tidak mendengarkannya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau seru kepada kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat dan di antara kami dengan engkau ada dinding. Kerana itu lakukanlah mengikut kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan mengikut kehendak kami. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah keampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka diingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, iaitu itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkati dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Dua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit itu dia wahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka untuk menyeru, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami mahu, tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutuskan untuk menyampaikan. Maka berkenaan kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka perhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin ribut kepada mereka, dan dalam beberapa hari berlakulah nahas. Sesungguhnya kami ingin mereka merasakan siksaan yang menghinakan
dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan berkenaan kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah diseret ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Sehingga bila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan kepada ayat 1 sampai ayat 20 surah Fussilat yang saya bacakan sebentar tadi. Semoga dengan memahami dengan apa terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita dengar, semoga kita dapat memahami sedikit sebanyak apa yang terkandung dalam ayat 1 sampai 20 dan kita akan menjadikan ianya akan menjadikan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih baik dan beriman yang beramal soleh insya-Allah. Semoga Allah mencintai kita seperti mana kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua boleh kesudahan yang baik insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman untuk meneruskan siri kita pada malam ni dengan memberikan tazkirah dalam surat Hutin. Dengan segala hormatnya, disilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak? Boleh? Cantik. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah inayahnya, Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan masa pada malam ini, insya-Allah untuk sama-sama kita meneruskan program Generasi Al-Quran yang mana saya difahamkan pada malam ini sudah 230 lebih, 38 silap saya. Jadi terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ibrahim, para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi istiqamah sampailah ke hari ini. Jadi alhamdulillah. Jadi tak lewat juga jika saya mengucapkan selamat hari raya lah. Walaupun Syawal dah beberapa hari, tapi biasalah kita selagi di bulan Syawal raya lagi, bubuh bila 30 Syawal pun raya lagi. Hari raya yang ke-30. Gitu. Puasa apa 30, raya apa 30 pula. Sudah siap kita. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini dalam surat Qur'an ini saya nak berkongsikan dua hadis berkenaan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan kongsikan dalam bentuk slide lah. InsyaAllah saya hari ini saya ada sediakan slide, jadi saya akan buka slide tu. Menangkan ni kali ketiga lah, tak silap saya Cik Ibrahim. Dan kali ketiga tu. Jadi dia ucap atas hari ni kita buat pila slide. Jadi ada masa free set di sekolah, kita sama-sama boleh
sama-sama kita menghayati hadis yang bakal kita. Saya share skrin dulu lah. Okey, nampak tu. Jemaah sekalian nampak ke? Okey, nampak jelas. Nampak okey, baik. Jadi insya-Allah pada malam ini sama-sama kita nak menghayati dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin saya rasa ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah pernah mendengar hadis ini dan sudah pernah mempelajari tentang hadis ini di mana-mana tempat, sama ada kuliah ke, menerusi YouTube ke. Jadi pada malam ini sama-samalah kita memperingati semula berkenaan hadis ini. Okey, yang akan kita tengok sebentar lagi. Okey. Jadi perkongsian hadis yang pertama. Okey. Hadis yang membicarakan tentang doa yang banyak dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi, Syahir bin Hausyab qala qultu li ummi Salamah ya ummal mu'minin ma kana أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله بل أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أسبوعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. Baik, ini hadis yang membicarakan tentang doa yang banyak dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah dah dapat tangkap doa apa yang selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan. Baik, kita akan tengok terjemahannya. Terjemahan hadis daripada Syahir bin Hausyab. Katanya, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu isteri Nabi. Wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak apabila baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi engkau? Beliau menjawab. Lalu Ummu Salamah menjawab, doa baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah berkata, orang kawan ini. Ummu Salamah berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, betapa sering engkau berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam pun melainkan hatinya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkannya.
Hadis riwayat Tirmizi, hadis 3522. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Jadi daripada hadis ini dapat kita ambil iktibar apa yang Nabi SAW selalu doa. Jadi boleh kita tengok pada lafaz doa tadi, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah juga pernah mendengar doa ini dan selalu berdoa selepas daripada kita melakukan solat fardu. Baik. Dan sekarang kita akan tengok apakah pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini. Baik, yang pertama, sebagai Muslim kita perlu memperbanyakkan doa kepada Allah, kerana doa umpama tali yang menghubungkan antara hamba dengan pencipta. Yang ni yang kita kena ambil sebagai satu iktibar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah. Walaupun hanya doa, ni kadang kita kata hanya doa, tetapi doa itu merupakan satu kekuatan bagi seorang umat Islam itu. Sebab itu Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, maka aku akan makbulkan. Orang pun kata berdoa lah, doa. Tapi tak dimakbulkan. Tu kadang-kadang orang putih harapan tu, dia kata kat kawan dia, aku doa dah banyak kali dah. Tapi tak pernah Allah kabulkan. Kawan dia pun tanya, doa apa? Doa nikah seorang lagi. Allah. Punya nak nikah seorang lagi doa, tapi Allah tak kabul. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, apa yang kita perlu buat adalah memperbanyakkan doa kepada Allah. Sebab itu kita jangan putus harapan dalam kehidupan kita ini, walaupun diuji dan sebagainya. Ingatlah, doalah kepada Allah. Banyakkan berdoa, semoga Allah mengkabulkan permintaan kita. Tidak di dunia, Allah akan kabulkan di akhirat kelak. Sebab itu Nabi banyak berdoa kepada Allah. Nabi doa yang ringkas, tetapi doa Nabi itu Nabi ulang banyak kali. Contohnya sebelum perang Uhud, Nabi doa. Nabi doa banyak kali. Begitulah juga pada kita. Kita kena ambil iktibar doa kepada Allah banyak kali. Biarlah kita kata apa, tanpa jemu, insya-Allah Allah akan kabulkan permintaan kita. Yang kedua, antara doa yang sering dan banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan agar ditetapkan hati. Yang kita dah tengok tadi dalam hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita minta kepada Allah banyak-banyak, semoga Allah menetapkan hati kita di atas agama Allah, berdasarkan syariat Islam, di dalam landasan Islam. Itu yang kita mohon kepada Allah. Banyak-banyak kita mohon kepada Allah, semoga Allah tetapkan hati kita. Yang ketiga, dikhususkan doa untuk tetap hati. Kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Jadi yang ni saya rasa ibu-ibu dan ayah-ayah juga pernah mendengar hadis yang membicarakan tentang hati, yang mana hati ini adalah raja seluruh badan. Maka jika hati itu yang kata daging tu, seketul daging, kan,
dalam badan kita ni ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh. Jika buruk daging itu, maka buruklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalb, iaitu hati. Main dengan hati ni tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, walaupun ianya sekadar hati, tetapi itulah yang mencorakkan perbuatan kita, amalan kita seharian, berdasarkan hati kita. Itu yang kata penyakit yang paling payah untuk diubati adalah penyakit hati. Tu kadang-kadang orang melawak tu. Dia tanya, sakit apa? Sakit hati. Sakit hati payah sikit lah. Kan? Main dengan hati ni kita susah. Sebab tu dia khususkan doa. Ada doa khusus untuk menetapkan hati kita ni supaya hati kita ini sentiasa berada di jalan yang baik. Anak ibu tadi yang okey baik. Baik, dan yang keempat, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam pun melainkan hatinya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkannya. Jadi Nabi SAW kata kepada Ummu Salamah, Abang kata apa? Hati kita ni milik Allah. Jadi Allah berhak untuk membolak balikkan hati kita. Kalau Allah nak kata lurus, luruskan. Kalau kata Allah nak bagi belok, beloklah. Sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyakkan kita berdoa semoga hati kita sentiasa terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak, maksudnya yang tak baiklah. Kita kena mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi selalu doa. Itu yang kata Nabi. Apatah lagi kita. Okay. Dan pengajaran yang kelima dan keenam, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, berbolak balik. Tu hati kita ni kadang dah ikut dan. Kadang-kadang main dia nak jadi baik, dia baik betul. Sehari kadang baca Quran sampai 4-5 muka. Tu kira dia kemah dah. Dia rasa, kemah dah tu. Dengan pakai serbannya tiba-tiba, pakai jubahnya, isteri tengok, abang ni buang kebiak ke apa. Dia main hati kalau kata berubah jadi baik. Memang dia 360 darjah tu. Tapi main kalau kita dia berubah jadi 360 darjah pula. Kan Quran pun tak mau baca. Sembahyang pun sembahyang lewat. Tu kata hati kita. Yang kata hati ni dia boleh berbolak balik. Dan yang keenam, Rasulullah mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Jadi yang kata hati kita ini perlulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa istiqamah dan juga tetap pendirian kita dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama tuan. Okay, hadis yang kedua. Okey baik. Saya kena bagi mak dia Ustaz. Baik, okay. Biasa
Kadang-kadang ada juga dia commercial break. Okay, baik. Baik, kita sambung hadis yang kedua. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Hadis yang membicarakan tentang takwa dan Al-Quran. Hadis yang berbunyi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah awsini qala alayka bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi qultu ya Rasulullah zidni qala alayka bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dhufrun laka fis sama'. Baik, kita tengok terjemahan daripada Abu Dzar bahawa beliau telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya satu pesanan yang berpanjangan. Rasulullah bersabda, semaikanlah rasa takut, yakni bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takut kepada Allah itu kepala, yakni sumber bagi segala amalan kebaikan. Abu Dzar meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya bagimu di bumi, yakni dunia, dan bekalan untukmu di langit, yakni akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis bernomor 361. Baik, kita tengok pengajaran ya tuan-tuan. Yang pertama, Abu Dzar atau nama sebenarnya ialah Jundub bin Junadah, sahabat Nabi yang sangat zuhud, adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat zuhud. Beliau antara sahabat yang sering meminta kepada Rasulullah agar diberikan nasihat antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pesan kepada Abu Dzar. Yang pertama, semai sifat takwa. Rasa takut kepada Allah dalam diri, kerana takut kepada Allah itu sumber bagi segala amalan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran adalah cahaya untuk kita di dunia dan ia akan menjadi bekalan di akhirat. Yang kedua, Rasulullah kata baca Al-Quran. Okay. Baik, yang kedua, sifat takwa perlu disuburkan dalam diri setiap orang beriman dengan melaksanakan seluruh kewajipan agama dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan syarak. Jadi kena ada takwa dalam diri kita, baru kita melakukan seluruh kewajipan dan kita meninggalkan segala larangan yang Islam larang. Tapi main dengan hati, tu kata berkaitan dengan tadi tajuk apa hadis yang pertama tadi, hati manusia ni, dia boleh berubah-ubah. Sebab itu pentingnya ada takwa dalam diri kita. Takwa bukan takwa. Yang kata takwa makanan. Boleh digoreng, itu takwa. Yang ini yang kita nak adalah takwa. Mudah dilafaz tetapi sangat-sangat susah untuk kita laksanakan. Jadi sama-sama lah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Dan pengajaran yang ketiga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Ini menurut Sayyidina Ali tentang takwa. Takut kepada Tuhan, beramal dengan kitab yang diturunkan iaitu Al-Quran. Kena ada redha, sifat redha, dan juga bersiap sedia untuk hari kesudahan. Itu dia. Semua benda ni dirangkumkan. Itulah takwa. Dan keempat, Al-Quran perlu dibaca, difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian agar ia menjadi cahaya yang memandu kehidupan kita
di dunia dan menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak. Jadi alhamdulillah program generasi Al-Quran yang diadakan ini adalah satu program yang sangat baik yang mengajak kita untuk membaca Al-Quran, sama-sama juga kita fahami dan insya-Allah kita hayati dan kita amal dalam kehidupan harian kita. Dan saya harap program ini dapat diteruskan lagi pada masa-masa yang akan datang dalam apa juga platform, dan semoga ia menjadi satu semangat kepada generasi-generasi muda untuk cinta kepada Al-Quran, insya-Allah. Itu yang payah tu. Kadang-kadang cabaran ni nak tarik generasi muda, generasi yang kita kata apa, penerus untuk memahami Al-Quran. Yang pertama kena pandai baca Al-Quran dulu. Jadi benda ni saya hadapi sendiri. Bila berada di sekolah, kita selalu test bacaan Al-Quran kepada pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, sekolah menengah, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kebanyakannya semua kelas ada yang tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ada ayat hafazan yang perlu dihafaz, tetapi Al-Quran tak boleh baca lagi. Jadi sangat-sangat memberi masalah kepada dia. Ni yang kadang-kadang kita sedang fikir macam mana cara untuk menarik minat golongan muda untuk minat kepada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tu dulu minat. Kalau kata baca tak minat, payah. Jadi susah lah. Pengajaran yang kelima, membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran berganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi riwayat Tirmizi, jadi 2910. Jadi ini hadis yang selalu kita dengar ketika bulan Ramadan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Jadi kita sendiri pun tahu dah. Orang lain pun ramai yang tahu tentang kelebihan membaca Al-Quran. Apatah lagi pada bulan Ramadan. Tetapi tidak semua yang mengambil iktibar. Tidak semua yang minat mengambil iktibar untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab pahala tu tak nampak. Tu yang sebab dah. Kalau kita nampak pahala berganda-ganda main masuk, Allah, asalnya semua bukan baca Quran tak buat dah benda lain kan. Benda lain buat juga kan. Cumanya tidak ada masa yang dibiarkan kosong. Kalau kata nampak pahala yang kita lakukan itu masuk kepada kita. Ini boleh check betul lah. Ada aplikasi ni Google Play Store gitu kan. Install kan. Pahala dan dosa boleh install tu. Tengok esok, wih pahala hari ni 5,000 dah. Dosa kosong. Allah kan. Konoknya. Kalau kata boleh tengok. Tetapi Allah merahsiakan pahala dan dosa kita. Jadi Allah nak tengok keikhlasan hati kita melakukan amalan itu. Semata-mata ikhlas kerana Allah ataupun disebabkan untuk mendapatkan sesuatu. Maksudnya untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Dan sekian. Jom beramal. Jadi semoga hadis yang dibacakan tadi dapat kita mengambil iktibar, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, banyakkanlah kita berdoa
Maka hati kita ditetapkan dalam agama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita sentiasa berada dalam jagaan Allah. Sentiasa kita ada sifat takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kita melakukan segala perkara yang Allah larang dan kita buat apa yang Allah suruh. Dan yang ketiga, banyakkanlah kita membaca Al-Quran dan kita menghayati Al-Quran, kerana Quran itu juga merupakan penawar kepada kita. Andai ada masalah, bacalah Al-Quran. Kadang-kadang lah ni kita sedih tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Ramai orang yang kata bukan Islam, orang Islam yang mengambil jalan dengan membunuh diri. Na'udzubillah. Jadi kita minta kepada Allah semoga kita dijauhkan daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang kita pun tak boleh kata juga lah tuan-tuan. Mungkin tekanan yang berlaku pada mereka, kita tidak berada di tempat mereka. Itu yang ada terjun jambatan. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga kita doalah semoga orang yang menghadapi masalah sedemikian dapat kembali semula ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja pada malam ini Surat Qur'an. Saya harap sedikit sebanyak dapat memperingati diri saya dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sekalian tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman yang sudi sekali lagi bersama-sama kita pada malam ni membacakan ayat suci Al-Quran dan seterusnya, memberikan ilmu kepada kita dengan memberikan tazkirah seperti mana yang kita dengar sebentar tadi, iaitu Ustaz telah membacakan 2 buah hadis. Satu hadis mengenai amalan yang Rasulullah selalu buat, iaitu dengan berdoa supaya Allah meletakkan hati kita, supaya tidak membolak-balikkan hati kita untuk tersimpang daripada mengingati Allah SWT. Yang keduanya hadis mengenai seruan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan juga membaca Al-Quran. Seringkan istiqamahkan diri untuk terus membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah percakapan Allah dengan kita. Ya Allah berfirman dan kita apabila kita baca seolah-olah kita mendengarkan apa yang Allah sebut, apa yang Allah cakapkan kepada kita, yang memberikan panduan di mana kita tahu Al-Quran adalah petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan kita cara yang betul, yang hak, yang mana diredai oleh Allah SWT, Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tiada dua. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dengan ilmu yang disampaikan yang saya rasa sangat bermanfaat dan baik. Walaupun 2 hadis, uraian yang Ustaz berikan, di mana pengajarannya ada terkandung dalam hadis yang pertama banyak tadi, 5 dan 6, dan seterusnya hadis yang kedua pun ada 5 pengajaran yang Ustaz senaraikan untuk kita, di mana bukan setakat apa yang terkandung hadis, Ustaz dapat mencari poin-poin lain daripada hadis-hadis yang lain untuk diberikan kepada kita. Satu usaha yang sangat baik dengan persembahan. Ini adalah kemahiran guru. Guru memang
Dulu lah, sekarang ni pun akan diteruskan lagi saya rasa. Bila dah tak ada PKP, waktu PKP kita online daripada rumah dengan murid, dah menjadi satu kelaziman dah. Tetapi selesai PKP ni, dengan kemahiran yang ada takkan ditinggalkan. Jadi cikgu akan buat lagi. Walaupun dah bersemuka dengan murid, tetapi ada benda yang kita nak buat yang mana murid ada di rumah, kita masih boleh teruskan benda tu. Jadi sangat ada kebaikan, ada hikmah di sebalik COVID-19 yang mana kita terpaksa berkurung di rumah. Sekarang ni dikata seluruh guru Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun seluruh pensyarah universiti sangat mahir dah menggunakan perkara-perkara macam ni. Jadi kita tengok dengan persembahan yang cantik tersebut, kita dapat bukan setakat mendengar apa yang Ustaz sebut, kita juga dapat membacanya sendiri daripada paparan yang diberikan oleh Ustaz, dan kita boleh simpan dia sebagai nota yang berguna kepada kita, insya-Allah. Jadi tahniah Ustaz dengan persembahan yang menarik tersebut. Seterusnya saya nak buka lah kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi yang pertama hari ini nak jemput Hajah Nurlilawati kot. Jadi silakan Puan Hajah Nurlilawati. Dia mengumpulkan juga seorang guru. Silakan Puan Hajah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Hajah. Ya, Hajah. Terima kasih bagi peluang. Apa ni Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sekarang ni ramai anak-anak remaja yang tak boleh baca Al-Quran kan. Saya terfikirlah sebab kebanyakan pelajar dia sudah melalui kelas kafar kan, daripada dia sekolah rendah 1 hingga 6, tapi bila dia naik menengah macam seolah-olah dia lupa ke macam mana ke, dia tak ada follow up ke macam mana ke apa ni. Bila saya tanya kat ustazah dekat sekolah yang saya pernah memimpin lah kan, memang pelajar-pelajar tu seolah-olah macam lupa. Padahal masa sekolah rendah dia boleh kan. Dan ramai juga yang dah lepas daripada sekolah tu lagi lupalah, lagi tak mendekatkan diri kepada Al-Quran kan. So mungkin Ustaz ada penjelasan, ada tips-tips ke apakah? Terima kasih. Ustaz, biasanya bila dah khatam Al-Quran tu, dia khatam semua, dia tutup Al-Quran. Betul. Dia tak baca dah. Jadi maksud dia setakat kafar tu, jadi ibu bapa serahkan kepada ustazah di sekolah kafar untuk mengajar. Jadi dia anak dia dah khatam, dia pun lega, sepatutnya dia meneruskan selepas anak dia khatam. Jadi patutnya dia kena tengok anak dia akan bersama dengan anak-anak dia pula jadi cikgu anak-anak dia di rumah untuk meneruskan Al-Quran. Barulah benda tu boleh anak dia tak lupa. Tapi macam Hajah Nurlilawati sebut tadi, serupa macam bila dah khatam Quran dia tutup Al-Quran. Tak tahulah. Kadang-kadang masa dia belajar kafar dulu pun, panu'ain kafar apa semua baca Quran, dia hafal saja. Dia hafal kan, dia hafal. Dia bukan baca apa-apa ni. Jadi bila cara macam tu dia akan lupa. Bila sampai kat ustaz di sekolah menengah, dapati ramai persen dia sangat besar yang tak boleh baca Al-Quran. Jadi tolong Ustaz jawab apa yang Puan Hajah Nurlilawati sebutkan tadi. Ya, okey, baik. Terima kasih Hajah Nurlilawati. Dan Hajah sendiri pun sebagai guru mesti tahulah kan situasi di sekolah, apatah lagi di sekolah menengah, yang mana harapan ustaz dan ustazah ini bila masuk saja ke sekolah menengah, kita harapkan kalau kita tak boleh semua pun lebih kurang 80% ke atas lah yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi situasi sebaliknya berlaku, di mana bila kita buat test bacaan, sangat ramai yang tidak boleh membaca dengan baik. Yang ada yang boleh baca, tetapi masih yang kita kata tahapnya merangkak-rangkak, baris pun ada yang banyak yang salah, betul salah, apa atas bawah tu pun kadang banyak salah. Dan ada yang tidak boleh baca langsung. Dan bila ditanya, sama lah macam Hajah Nurlilawati kata tadi, dia kata lupa. Saya pun, kata lama mana tak baca ni sampai lupa ni. Dia kata lama dah Ustaz. Kan? Berapa lama?
Dia kata saya habis dia khatam darjah 5 tu, lepas tu tak pernah baca. Tak pernah baca langsung lah. Maksudnya bayangkan dalam setahun, dalam 2 tahun, Quran langsung tak pernah dibaca. Bila Quran ni kita jauhkan diri, maka Quran juga akan jauhkan diri daripada kita. Tu saya selalu peringat pelajar-pelajar, kita kalau kita nak mudah baca Quran, nak lancar baca Al-Quran, bacalah setiap hari. Setiap hari kena baca. Walaupun tak banyak, sikit pun jadilah. Tapi kalau kata kita tak baca langsung, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tu yang jadi tak boleh baca. Dan juga yang ni kita harap daripada ibu-ibu dan ayah-ayah di rumah yang sentiasa pantau mereka bacaan Al-Quran. Walaupun kalau kata ada ibu-ibu dan ayah-ayah yang tak boleh ajar, teruskanlah hantar ke pusat pengajian yang mengajar Al-Quran. Kerana guru-guru di sekolah, kita terhad masa kita di kelas, kita nak ajar silibus dan sebagainya. Memang ada juga masa untuk kita mengajar Al-Quran, tetapi bukanlah boleh selalu. Jadi kita kena harapkan juga sokongan daripada ibu-ibu dan bapa-bapa. Kalau kata ibu bapa sendiri tak ambil berat terhadap bacaan Al-Quran anak-anak masing-masing, maka ia akan memberi kesukaran lah pada guru-guru. Memang sekolah rendah tu dia kata boleh baca. Naik sekolah menengah kita dengar dia tak boleh baca langsung. Tu kita pelik. Jadi kita pun macam-macam lah kadang kita buat juga. Ajak balik yang asas, Iqra' dan sebagainya. Cumanya kita kata apa? Selepas tu, kita harapkan selepas tu ada dia punya follow up. Sentiasa kita kata apa? Dipantau oleh ibu bapa waris masing-masing. Itu yang kita harap. Yang tu lah yang saya boleh bagi sedikit pendapat. Baiklah. Terima kasih Ustaz. Ya. Semua. Mungkin Puan Haja, Puan Rokiah Muhammad selalu ada dalam program kita. Mungkin malam ni nak bagi peluang kepada Puan Rokiah Muhammad, mungkin nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Rokiah Muhammad. Mungkin tak bersedia lagi, nanti kita panggil balik semula. Sekarang ni saya nak minta Haji Yaakob daripada Taman Jawijaya. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hadis yang pertama yang Ustaz baca tu banyaknya kan adalah mengenai hati. Hati. Ya, jadi Rasulullah memberi pengajaran hati itu sebagai satu asas bagi kita lah untuk kita beribadat. Jadi selain daripada itu, apakah yang selain daripada hati itu, apakah yang amalan lain yang Rasulullah biasa selalu buat untuk umatnya lah. Itu saja soalan saya. Baik, okey, terima kasih Cikgu. Antara yang kita dengar tadi, tentang hadis tadi, membicarakan tentang hati. Jadi Rasulullah selalu berdoa agar ditetapkan hati. Okay, baik, jadi antara amalan-amalan lain yang Rasulullah SAW selalu lakukan untuk yang kita kata apa? Membawa diri kita supaya terus istiqamah berada di dalam jalan Allah, di jalan kebaikan, iaitu dengan memperbanyakkan solat sunat. Jadi kalau boleh lakukan solat sunat, banyakkanlah lakukan. Antaranya solat duha, pagi-pagi kita boleh buat solat duha, malam kita boleh buat solat tahajud. Walaupun tak boleh apa selalu, targetlah hari-hari yang kita boleh bangun, uji jam dan sebagainya. Kadang-kadang sebelum subuh tu pun kita boleh buat. Kerana solat ini dia membantu rohani kita, dalaman kita. Apatah lagi bila kita solat di tengah malam, di waktu kita kata apa, sebelum subuh, dia memperkuatkan kita punya dalaman kita, rohani kita. Kita kalau kata duduk layan mengantuk ni,
Memang saya sendiri pun memang gantuk. Gantuk tu kadang dia jadi malas kan. Malas nak buat kalau macam. Tapi kalau kita didik diri kita dengan banyak melakukan solat sunat, solat fardu memang ya dah kita kena buat. Solat sunat ni yang mana kita istiqamah setiap hari. Yang saya sarankan kalau boleh buat solat duha dan juga solat tahajud lah. Boleh dua ni pun jangan kemahal lah kan. Okay. InsyaAllah semoga yang kita kata solat sunat inilah dapat membantu diri kita untuk menguatkan jiwa kita dan juga menjadikan diri kita ini supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak saya boleh jawab. Cikgu banyak lagi Ramadan nanti ini banyak lagi. Tapi antaranya adalah banyak melakukan solat-solat sunat lah. Okey semua. Seterusnya mungkin saya nak jemput saudara Sa'ad Ismail. Sa'ad Ismail pun konsisten istiqamah mengikuti program kita. Juga daripada Taman Jawijaya, lelaki lagi seorang, iaitu saudara Sa'ad Ismail. Silakan berinteraksi dengan Ustaz. Cik Sa'ad. Tak ada. Jadi Datin Amnah Qasim, silakan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Datin. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya bagaimanakah Ustaz kita nak nasihatkan orang yang tak dapat terima apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk diri dia. Kadang-kadang dia tak terima kan apa yang Allah takdirkan lah untuk diri dia. Kita nak nasihat tu macam mana? Okay, baik. Ini satu soalan yang bagi saya sangat-sangat kena lah dengan zaman sekarang ni dalam apa-apa situasi. Okay, baik. Datin Amnah mungkin pernah berlaku pada Datin kot. Allah. Dan juga mungkin saya sendiri pun pernah. Bukan kawan-kawan, ada kawan kadang tak terima. Oh ya, kawan. Okey, baik. Kawan. Ya, kadang-kadang ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukan semua orang boleh dengar nasihat tu lah. Setengah tu mudah. Setengah tu ada yang mudah dia menerima nasihat seseorang. Dia boleh dengar, dia boleh positif. Tetapi ada juga sesetengah yang dia sukar untuk menerima nasihat seseorang dalam keadaannya yang macam kita kata apa, perlu diberikan nasihat tetapi dia tak boleh terima. Dan kadang-kadang orang yang tak boleh terima tu orang yang sangat rapat dengan kita. Ada adik-beradik kita, mungkin mak ayah kita, anak-anak kita, kawan-kawan rapat kita. Tetapi di dalam Islam dia tak pernah, dalam Islam tak pernah kita kata apa, mengajar kita tentang erti putus asa. Tu nak beritahu. Jadi kita kena sentiasa sabar, sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada orang yang kita nak nasihat tapi tak mau terima. Kadang-kadang dia tak boleh terima dalam apa juga keadaan. Tapi percayalah, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita doa dengan seikhlas hati kepada orang yang kita nak berubah itu, tanpa diketahui olehnya, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keizinan untuk memakbulkan doa tersebut, dengan syarat kita teruskan berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan kita itu.
semoga dia berubah, dia dapat terima keadaan dengan baik dan redha. Itu yang kita harapkan. Jadi saya nak nasihatkan kepada diri saya dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kita jangan putus asa, jangan putus harapan. Sentiasa kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita teruskan nasihat. Sekurang-kurangnya kita nasihat tu, tanggungjawab kita dah habis. Dalam satu hadis pun beritahu, kalau kita melihat kemungkaran ke, kesalahan ke, kita nasihat dengan tangan, iaitu dengan kuasa. Yang kedua dengan lisan kita, dan yang ketiga kita membenci perkara tersebut, maksudnya kita tidak meredai perkara tersebut dalam hati kita. Sekurang-kurangnya kita ada perasaan untuk memperbetulkan keadaan, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dia dapat berubah, dan insya-Allah kita ikhlas, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Sama ada cepat atau lambat, tu dia. Okey, Allah Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, okey. Okay, semua. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni dah pukul 10.49 dah. Okey, kita dah ada extra 9 minit, jadi 10 minit. Jadi saya rasa cukuplah interaksi kita dengan Ustaz pada malam ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan tutup majlis kita pada malam ini dengan doa. Jadi nak minta Ustaz sekali lagi membacakan doa untuk kami semua. Aminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita aminkan, yang dibacakan oleh Ustaz, dimakbulkan Allah SWT dan kita semua mendapat kebaikan daripadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sekali lagi kita tutuplah dengan membacakan doa khatam Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran
waj'alhu lana warahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.